Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video Jom Solat dalam Kapal Terbang. Sebentar tadi saya telah kongsikan tempat-tempat untuk solat. Sekarang ini saya nak ceritakan solat secara duduk jika memang terpaksa solat secara duduk. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana solat fardu yang 5 kali sehari itu mesti dilaksanakan mengikut rukun-rukunnya. Antaranya ialah menghadap kiblat dan juga berdiri. Akan tetapi jika telah berusaha untuk solat mengikut rukun-rukunnya tetapi tidak dapat, contohnya kerana cuaca kurang baik, kapal terbang bergoyang-goyang, ataupun ruang solat yang saya tunjuk di pintu kedua, pintu keempat itu anak-anak kapal hendak buat kerja di situ, dan waktu solat pula amat pendek. Sebagai contoh, solat subuh jika dalam penerbangan yang dari arah barat ke timur, seperti dari Jeddah balik Kuala Lumpur, penerbangan ke sini, matahari ke sini, waktu solat subuh sangat pendek. Tak nak kena solat juga. Okey, tapi tak dapat solat seperti biasa, tak dapat nak menghadap kiblat, tak dapat nak berdiri, rukuk, sujud seperti normal, dan kita telah secara jujurnya berusaha nak solat tetapi tak dapat kerana tempat solat itu digunakan, kapal terbang bergoyang-goyang, cuaca kurang baik, ataupun kita menaiki pesawat yang kecil seperti Boeing 737, Airbus 320, ATR 72, di mana memang tak ada tempat solat, tak nak kena solat secara duduk. Poin penting ya. Kalau kita sudah berusaha nak solat secara sempurna, secara biasa, tetapi memang secara jujurnya tak boleh, maka tak nak terpaksa solat secara duduk, maka solat secara duduk itu adalah sah. Ia bukan solat hormati waktu, ia bukan solat ala qadar yang bila dah sampai destinasi, bila dah balik ke rumah kelak, kita solat seperti biasa, kita qada solat seperti biasa. Bukan begitu. Kalau kita dah berusaha nak solat seperti biasa, menghadap kiblat, berdiri apa semua, tetapi tak boleh dan terpaksa solat secara duduk, solat itu adalah sah. Ini bagi solat fardu. Bagi solat-solat sunat, bagi solat-solat sunat ketika musafir, walaupun tak ada kesukaran, tak ada halangan, boleh solat secara duduk. Boleh solat secara duduk dan meskipun tidak menghadap kiblat. Ini untuk solat sunat. Ada beza ya. Solat fardu kita mesti berusaha keras untuk memenuhi rukun-rukun solat. Akan tetapi bagi solat sunat ada kelonggaran di sana. Ada kelonggaran sana, maknanya walaupun boleh solat berdiri, kita nak solat secara duduk boleh sahaja. Baik, sekarang ini sebagai contoh, kita memang terpaksa solat secara duduk. Bagaimana ya? Okey. Jadi mikrofon ni saya terpaksa klip di sini. Oh ya, satu poin penting lupa pula. Poin penting ialah video ini saya buat dalam pesawat Airbus 330 milik Malaysia Airlines, dan saya sendiri seorang juruterbang bersama Malaysia Airlines. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, video ini adalah atas kapasiti peribadi. Maknanya video ini peribadi, pandangan-pandangan, hukum-hukum fiqah yang saya terangkan adalah dari pandangan ataupun kajian peribadi saya. Ia bukan video rasmi Malaysia Airlines. Jadi jika ada apa-apa soalan, kritikan, pandangan, boleh sampaikan kepada saya di ruangan komen, bukan kepada customer service Malaysia Airlines ya. Baik, ini video peribadi saya. Okey, sekarang ini katakanlah kita memang terpaksa semuanya duduk, jadi saya kena klip mikrofon ini, dan audio kurang baik sebab dalam kapal terbang memang ada bunyi enjinnya, bunyi kapal terbangnya apa semua tu ya. Baik, bila kita hendak ni, pertama sekali kita nak kena menghadap kiblat. Tapi bila dah duduk, kita tak boleh nak menghadap kiblat. Katakanlah kiblat di sebelah kanan. Okey, dah tanya dah juruterbang, kiblatnya 3 o'clock. 3 o'clocknya maknanya sebelah kanan. Kalau 9 o'clock, sebelah kiri. Kalau nampak terbalik, sebab saya punya phone kamera ni forward facing, dia terbalik. Okey. Jadi ada pandangan yang berkata bila takbir itu, kita takbir menghadap kiblat. Allahu Akbar. Sebenarnya tak perlu, sebab kita ini diwajibkan menghadap kiblat daripada awal solat, daripada takbir sehingga akhir. Kalau dah tak boleh, tak apa,
Yang maknanya kita takbir seperti biasa saja. Tak perlu takbir ke kiri, ke kanan, ke arah kiblat, ya. Jadi sebab kalau nak menghadap kiblat kena seluruhnya daripada takbir sehingga ke nak bagi salam tu, bagi salam, ya. Kalau dah tak boleh tak apa. Dia bukan kita Allahu Akbar terkejut pula penumpang tu. Hai Allahu Akbar. Okey. Jadi Allahu Akbar. Kita solat seperti biasa. Membaca surah Al-Iftitah, membaca surah Al-Fatihah. Surah lepas itu kemudian Allahu Akbar, rukuk kita tunduk. Tapi jangan tunduk maksimum. Tunduk sebab tunduk maksimum tu ialah untuk sujud. Jadi tunduk begitu. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Okey, bila iktidal tu lazim di Malaysia sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd di tepi kan. Tapi kalau dah semaya duduk nak letak tepi macam mana? Jadi sebenarnya untuk iktidal tu ada dua pandangan, dua-dua sama kuat. Satu masyhur, satu tak masyhur di Malaysia. Di Malaysia kita biasa sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd kan. Tapi ada pandangan kedua, tangan itu kembali bersedekap. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi bila sembahyang duduk, yang sesuai bagi pandangan saya ialah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian bila kita sujud, jadi sujud tu pastikan kita lebih rendah daripada rukuk sebenarnya tadi. Lebih rendah lagi. Kalau rukuk tadi sampai sini, sujud tu lebih rendah lagi. Okey. Duduk di antara dua sujud. Sujud dan kemudiannya rakaat kedua sama. Sehingga baca tahiyat, sama juga baca tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi solat ini secara duduk adalah sah. Jika kita sedang solat tiba-tiba goyang yang kuat, maka kita pun pegang sekejap. Walaupun tengah duduk tapi panik ke tak biasa naik kapal terbang ke apa, kita pun pegang sekejap. Dah tenang tu kita pegang balik. Tidak mengapa. Pergerakan yang terpaksa dalam rangka memelihara kesempurnaan solat adalah dibolehkan, ya. Adalah dibolehkan. Baik. Jadi itu poin penting. Baik, contoh yang lain pula, katakanlah kita sedang sembahyang duduk dan depan saya ni kosong sebab saya nak tunjuk dalam video ni. Katakanlah depan ini ada kerusi dan penumpangnya pula recline kerusinya ke belakang kan kerusi tu. Sampai-sampai kalau orang yang saiz besar macam saya ni 6 footer, 6 kaki 1 inci tinggi, ya. Okey, kalau nak rukuk nak sujud tu tak boleh, dah langgar dah tu. Okey, kalau member sebelah kita boleh, bro boleh depan sikit kerusi tak? Tapi kena pula orang tak kenal ke apa, dia pun dah tidur berdengkur ke apa ke, kita nak suruh dia tegak kat kerusi tak boleh. Maka tak mengapa, rukuk dan sujud tu kita bongkok sedikit saja. Maknanya bila nak rukuk sedikit saja, kemudian nak sujud lebih sikit. Nak sujud penuh tak boleh sebab dah kena kerusi hadapan. Okey, jadi kita rukuk sedikit dan sujud sedikit. Ini apa nak kata, sekadar yang boleh. Baik, macam sekarang ini ada banyak ruang kan, kita boleh sujud penuh. Tapi kalau ada kerusi hadapan di kelas ekonomi, kena pula badan besar, kena pula orang depan recline kerusi ke belakang, kita boleh tunduk sedikit je. Jadi rukuk sedikit, bila sujud lebih sedikit. Ini cara solat ketika sedang duduk. Tapi poin penting yang saya nak tekankan, ya, sebab sebahagian penumpang ada yang take it for granted. Mereka tidak berusaha langsung untuk solat seperti biasa, terus-terus hendak solat secara duduk saja. Padahal ruang solat seperti di pintu nombor 2, pintu nombor 4 adalah kosong dan boleh solat di sana. Mereka saja tak nak solat, mungkin kerana malu ke, mungkin kerana tak biasa ke, mungkin kerana first time ke. Padahal cuaca baik. Padahal anak-anak kapal tidak buat kerja di situ. Ya. Jadi solat secara duduk ni hanyalah apabila kita telah berusaha untuk solat seperti biasa tetapi tidak boleh, maka last option solat secara duduk. Jangan sengaja solat secara duduk. Kita mesti penuhi menghadap kiblat, kita qiyam, berdiri, rukuk, sujud seperti biasa, ya. Baik, moga-moga video ini membantu kita untuk solat ketika di dalam kapal terbang. Okey, sehingga sini saja. Apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen dan saya akan cuba jawab insya-Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.